Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami podcast Anak Laut Podcast. Bersama-sama dengan kami pada hari ini, di hari yang bersejarah ni untuk kita orang punya podcast. Saya dan rakan seperti biasa, Iskandar, dan hari ini kita ada tetamu khas yang tidak asing lagi. Beliau merupakan ahli politik yang sangat kita kagumi, juga di one of the prominent voices dalam kita punya political landscape di Sabah ni, iaitu Tan Sri Dato' Pandikar Amin bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Terima kasih banyak Tan Sri untuk memberi masa dan tenaga bersama-sama dengan kami di podcast ni. Kami sangat berbesar hatilah kerana Tan Sri bersetuju untuk menjadi tetamu khas pertama dalam podcast Anak Laut ni. Jadi Tan Sri, sebelum kami mulakan, mungkin ada sedikit 1-2 kata kepada pendengar kita dalam sesi podcast kita ni, Tan Sri. Terima kasih atas undangan Anak Laut untuk berkongsi pendapat, pandangan bersama podcast ini yang pastinya akan nanti ditonton oleh rakyat Malaysia, terutama sekali rakyat di Sabah. Terima kasih. Kami berbesar hatilah Tan Sri sebab sudi bersama-sama, dan mungkin untuk para pendengar Anak Laut Podcast ni, seperti yang kalian sudah maklum bahawa podcast ini adalah podcast yang berkisar perbincangan santai berkenaan dengan perkembangan yang bersentrikkan isu-isu politik di Sabah. Dan sebab itulah tetamu kita pada kali pertama ni, tetamu khas kita adalah Tan Sri Pandikar Amin, dan beliau juga merupakan orang yang sangat mainkan peranan penting dalam pembentukan Malaysia juga, dan juga merupakan antara penggerak-penggerak yang pertama mengikuti kita punya bapa kemerdekaan kita di negeri ini. Jadi kami rasa beliau adalah merupakan figura yang paling pertama yang memang yang sepatutnya memang kita perlu ada bersama-sama dengan kita punya podcast ni. Betul. Untuk sesi podcast ini, Tan Sri, sebenarnya Anak Laut Podcast ni sudah sampai ke episod yang ketiga. Dan episod pertama tempoh hari kami sudah mula memperkenalkan terlebih dahululah apa ni podcast Anak Laut ni. Sampai ada juga yang tanya, kenapa mesti Anak Laut? Ini dia bilang anak PTI ke ni? Ataupun kali ini anak Palau kali ini, 2 orang ini dia bilang. Jadi Tan Sri, kepada audiens yang mungkin tertanya-tanya kenapa kita pilih nama Anak Laut Podcast, boleh refer pergi episod yang pertama lah. Betul. Dan episod yang kedua, yang viral baru-baru ni Tan Sri, view sampai berapa K sudah sekarang? 40,000. Ada 40,000 view sudah sekarang. Ramai yang memuji, ramai juga yang memaki. Begitulah style politik di Sabah ni, kan? Begitulah tahap penerimaan netizen di Sabah sebenarnya. Dan kita sekarang ni baru mau bermula. Kita baru mau melangkah. Industri podcast di Sabah ni, Tan Sri, mungkin tidak serancak seperti di sebelah Semenanjung. Jadi mungkin sebahagian daripada industri podcast ni adalah Anak Laut punya contribution untuk menjadi pioneer, menjadi pemula kepada industri inilah. So kita pahami setiap apa yang kita cakap ni memang ada sentimen yang akan berbeza daripada penerima dia, kan. Jadi untuk hari ini eksklusif kita bawakan Tan Sri Pandikar sempena Hari Sabah, sempena Hari Kemerdekaan yang tidak lama lagi, mungkin tinggal berapa hari lagi kita mau sambut ni. Dan insyaAllah Tan Sri, episod ni kita akan post pada 31 Ogos 2024 ini. Jadi mungkin juga perlu dibiasakan sudah 31 Ogos tu bukanlah hari Malaysia sudah di Sabah. Ialah hari pembentukan Sabah. Betul. So hari kemerdekaan kita. So dia sudah dikenal pasti sebagai Hari Sabah, Betul. Bukan lagi hari kemerdekaan. Sebab kalau hari pembentukan Malaysia tu adalah kita punya 16 September tu, yang kita
raihkan di seluruh Malaysia. Tapi 31 Ogos kita ni adalah berbeza. Keraian kita tu sudah berbeza naratifnya dengan 31 Ogos kemerdekaan di tanah Melayu 1957. Dan Tan Sri, untuk sebelum kita memulakan, sejak kita mulakan untuk soalan pertama ni, perlu kita buat disclaimer dulu Tan Sri, bahawa podcast Anak Laut ini Tan Sri dibenarkan untuk bicara apa saja. Dan insyaAllah kita tidak akan memberi apa-apa had dan limitasi kepada Tan Sri dan mungkin juga selepas ini kepada tetamu-tetamu yang lain. Betul. Untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat beliau, pendapat Tan Sri sendiri tentang isu-isu yang akan ditanyalah. Sebab kita ni, podcast ni bukan RTM kan. Ya, jadi betul. kita santai ya Tan Sri, daripada Tan Sri je apa yang Tan Sri mau sampaikan, dan this is your flow. Untuk 2 jam ni. Untuk 2 jam ni kita berikan masa untuk Tan Sri berkongsi daripada sudut pandang politik semasa. Begitu juga dengan peranan Tan Sri sebagai ahli politik di Sabah ini, dan mungkin sedikit pesanan kepada pendengar apa yang perlu dilakukan untuk negeri Sabah yang tercinta ni. Untuk first question Tan Sri, kita memang sudah cuba melazimi di dalam Anak Laut Podcast ini, bila mana ada guest, kita akan tanya terlebih dahulu. Walaupun kami mungkin sudah tahu sedikit sebanyak, tapi audiens ni masih ramai yang belum tahu Tan Sri. Mungkin orang kenal Tan Sri sebagai seorang sosok pemimpin yang tegas semasa di Parlimen, seorang pemimpin politik yang mempunyai prinsip tersendiri, yang kata orang walaupun duduk dalam satu gabungan, kadang-kadang naratif yang Tan Sri bawa itu ada sedikit berbeza daripada seluruh gabungan tersebut. Dan saya lihat itulah antara keunikan yang Tan Sri selalu tonjolkan dalam apa saja appearance Tan Sri, baik di media, baik dalam kalangan publik dan sebagainya. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu dari mana sebenarnya Tan Sri Pandika Ramin. Dilahirkan di mana dan apa sebenarnya yang berlaku pada zaman pembesaran itu, zaman meningkatnya umur itu, sehingga membentuk kepribadian Tan Sri Pandika Ramin hari ini. Boleh Tan Sri kongsi sikit? Terima kasih. Berat. Tiada yang ringan Tan Sri. Berat. Oleh karena apa yang dikendaki oleh kamu berdua, Kas Anak Laut ini adalah merupakan satu beban, kalau boleh saya nyatakan begitu, kepada saya, karena saya diminta untuk berhujah secara terbuka. Dan pada hari ini juga saya menyahut kepada cabaran itu, di mana sejak saya memimpin USNO, saya dilihat sama ada dalam majlis-majlis official dan tidak memakai topi. Mana saya menutup kepala saya, itulah image baru yang saya tunjukkan, dan sentiasa saya membuka tongkat. Pada hari ini saya buka topi saya letak di depan, begitu juga tongkat saya letak di depan. Bermakna hasrat saya pada hari ini juga semata-mata untuk menyahut kepada cabaran Anak Laut. Apa saja yang akan ditanya kepada saya akan jawab secara ikhlas mengikut pandangan pengalaman saya sejak saya berpolitik 40 lebih tahun yang lalu. Jadi ada persamaan di antara Anak Laut dan saya, yaitu saya dilahirkan di suatu desa yang terpencil pada tahun 1955, yaitu di Kampung Rampayan Laut. Jadi nama kampung itu pun ada laut. Jadi walaupun saya tidak diperanakan umpamanya dalam perahu di laut itu, tetapi saya diperanakan di pinggir laut. Jadi ada persamaan di situ. Dan masyarakat mengetahui saya seperti yang disebut oleh Saudara Iskandar tadi, yaitu apabila saya diminta untuk mengeluarkan pandangan, saya kasih pandangan saya, dan pandangan itu adalah pandangan yang ikhlas. Sama ada pendengar itu tidak menyukainya atau tidak, itu memang naluri manusia. Kita tidak boleh menyedapkan segala rasa mereka yang mendengar. Sedangkan Rasulullah SAW pada ketika waktu menyebarkan agama Islam, itu daripada Tuhan pun ramai yang tidak senang untuk mendengar. Itu soal pertama. Jadi perkembangan politik yang saya nampak ini sejak saya dilahirkan, merdeka pada tahun 1963, saya cuma pada ketika itu darjah 3.
Dan saya mengikuti perkembangan kemajuan daripada sebuah kampung yang terpencil daripada rempah-rempaian laut yang langsung tidak mempunyai kemudahan asas, tidak ada air pipe, tidak ada jalan raya. Malahan daripada kampung rempaian itu apabila kami pergi ke pekan yang paling dekat yaitu Kutablut mengambil masa kadang-kadang 24 jam. Oleh karena sama ada berjalan kaki, menunggang kerbau, kuda ataupun sapi ataupun melalui perahu, melalui sungai daripada kampung rempaian pergi Pandasan. Dan pada ketika itu apabila sampai di Pandasan barulah ada jalan raya yang pada ketika itu jalan raya itu pun dive. Semua jalan raya lumpur. Dan kenderaan yang diguna ialah kenderaan tahan lasak dulu yaitu Land Rover. Land Rover yang panjang yang dia punya warna grey metalik yang lama itu. Itulah kenderaan kami pada ketika Belum ada pick up tadi. belum ada apa-apa. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi bermakna kalau saya bercakap itu adalah pandangan daripada anak desa, anak kampung terpencil yang membesar juga. Saya beruntung karena pada ketika itu saya membesar pada keadaan yang daif. Dan sekarang ini saya sudah hampir 70 tahun dan saya nampak apa kemajuan yang telah dibuat. Masih kena diundang. Maksudnya Tan Sri daripada segi cara hidup Tan Sri itu sendiri memang Tan Sri tidak asing lagi lah untuk mengetahui dan memahami kehidupan rakyat biasa ni, sebab Tan Sri juga berasal daripada kelompok yang lebih kurang sama dengan saya rasa, dan juga Iskandar sendiri. Jadi daripada segi pandangan sebegitu Tan Sri, bila Tan Sri sudah terlibat dengan politik, masa bila Tan Sri mula berkecimpung dalam politik dan merasakan bahawa ini adalah career dan saya akan buat benda ini sehinggalah saya mungkin sampai bila-bila macam. Ya, terima kasih. Satu soalan yang belum pernah ditanya kepada saya. Benar. Belum pernah ditanya kepada saya. Tetapi ini jawaban saya. Apabila kita tengok anak-anak muda ataupun anak-anak yang sebaya dengan saya sekarang ini berpolitik. Mereka berpolitik oleh karena pada ketika itu bapak mereka politik. Malahan ada yang dilahirkan, sewaktu dilahirkan mereka, bapak ada yang Perdana Menteri, Ketua Menteri, dan sedemikiannya. Latar belakang saya bukan daripada itu. Latar belakang saya ialah daripada satu anak keluarga yang miskin, daripada masyarakat yang miskin, minority of the minorities di negeri Sabah, yaitu Iranun. Dan pada ketika itu ada tekanan-tekanan politik daripada kaum-kaum majority yang tinggal bersekitaran kampung-kampung. Jadi saya terdorong pada ketika itu untuk berjuang. Dalam perasaan saya pada ketika itu masih lagi dalam persekolahan peringkat menengah, tingkatan 3, Form 3 sampai Form 5. Jadi kesadaran itu timbul bahawa cara untuk keluar daripada kepompong penindasan ini membuat koma, kerana majority menggunakan kuasa untuk mengongkong segala-galanya. Pada pikiran saya pada ketika itu cuma melalui pendidikan. Saya kena belajar, saya cabar diri saya untuk belajar dan berjuang untuk demi untuk kelangsungan cara hidup yang boleh berbanding dengan masyarakat sekitar yang majority. Jadi sama ada pada ketika itu pikiran politik atau tidak, itu saya tidak sedari. Saya cuma sedari apabila nampak pada ketika itu bapak saya mulai bercerita mengenai dengan politik, sepupu saya Pinjaman Hasin bercerita mengenai dengan politik. Baru saya sadari bahawa politik itu rupanya begitulah itu. Mesti kita perjuangkan pertama kita punya keluarga, lepas itu kita punya masyarakat sekeliling, lepas itu kita punya rumpun, baru kita berjuang secara meluas apabila masyarakat yang luas di luar sana paham, tahu dan siapa kita yang sebenar. Jadi itulah keadaan politik saya bermula daripada peringkat kampung, peringkat desa, lepas itu daripada langkah demi langkah sehingga saya jadi begini. Jadi perjalanan yang penuh gelora dan berliku itu saya rasa
belum siapa lagi yang pernah mengalami apa yang saya telah alami. Saya tidak pernah ikut-ikutan kepada parti-parti besar daripada mula. Umpamanya pada ketika waktu berjaya berkuasa begitu kuat. Pada ketika itu belum ada pemimpin di Sabah yang terfikir untuk mendaftar parti. Saya telah mendapatkan satu parti yang kami panggil pada ketika itu bersih. Bertindak rakyat jelata negeri Sabah. Berlambangkan Intan. Ya, jadi jarang. Maknanya dulu memang sudah ada bersih lah Ada. Waktu itu Ada. Tan Sri, Jadi umur Tan Sri berapa? pada ketika itu umur saya baru awal 20-an. Oh. Ya, pada ketika itu. Jadi itu sebelum PBS ditubuhkan. Ya. Yang parti pertama secara terbuka untuk menentang kepada Berjaya pada ketika itu selain daripada USNO ialah bersih. Kami bertanding dalam satu pilihan raya umum dan perlu juga mungkin perlu masyarakat ketahui pada ketika itu saya sebagai presiden dan setiausaha agung saya ialah Encik Johar Haji Maherudin. Sekarang ini dia sebagai tuan yang terutama di Sabah. Jadi perjalanan saya ini adalah jauh dan walaupun kadang-kadang tersesat jalan, Gelora sentiasa mengikuti saya dan jalan-jalan itu memang penuh dengan liku dan sedemikiannya. Tetapi kalau kita mau juga berjalan, siapa menghalang kaki kita untuk berjalan? Ini mungkin bersih ini parti anak laut juga di Tan Sri. Mungkin masa ini naratif bersih pada masa itu apa sebenarnya? Ya, pada ketika itu naratif bersih ialah pada ketika itu kerajaan Berjaya adalah satu kerajaan yang kuat. Jadi apabila kita kuat, memang begitu, memang benar apa yang disebut sebagai kalau kita sudah kuat, absolute power, orang absolute pada ketika itulah pandangan pada ketika itu. Jadi saya heran kenapa saya pada ketika itu berani untuk mendaftar satu parti. Malah ada orang yang mengatakan bahwa saya gila. Jadi kalau ada anak-anak muda seperti kamu ini mengatakan bahwa kenapa sekarang ini orang seperti Pandikar Amin tidak memberi laluan kepada anak-anak muda dan sedemikiannya. Sebenarnya suara-suara kamu itu telah saya suarakan berpuluh tahun yang lalu. Saya adalah pioneer antara anak muda di suatu ketika dulu yang mau merubah macam mana politik yang didominasi oleh orang kuat-kuat ini. Suara bersih pada ketika itu ialah suara orang-orang yang ingin mau berpolitik tetapi tidak ada wadah perjuangan dalam politik. I see. Jadi bersih itu lebih kurang naratifnya sama dengan bersih yang kita ada di waktu Sri, saya mau balik pada peringkat awal Tan Sri berpolitik. Saya rasa Tan Sri punya parti pertama adalah USNO. Betul kan? Dan mungkin tidak ramai yang tahu Tan Sri. Sebab ramai pemimpin di Sabah sekarang mengakulah bahawa bermulanya karier politik dorang ini bila dorang terikut dengan Tun Mustapa. Dan kalau Tan Sri sendiri, the first moment bila Tan Sri ada engagement dengan Tun Mustapa, itu macam mana boleh berlaku tu Tan Sri? Begini, ini pun satu tindakan mungkin yang luar biasa. Apabila saya imbau kembali pengalaman itu, satu tindakan luar biasa daripada anak muda. Saya tidak tahu dari mana semangat berjuang itu begitu berapi-api. Oleh karena, sekembali saya daripada melanjutkan pelajaran di luar negara, yaitu di United Kingdom, di England pada tahun 1981, kalau tak silap saya. Sekembali itu kerja pertama yang saya ditawarkan oleh kerajaan negeri Sabah yaitu sebagai penasihat undang-undang Jabatan Hutan dan sekaligus sebagai pendakwa. Maksud saya mendakwa syarikat-syarikat ataupun individu yang melanggar undang-undang perhutanan Forest Act Enactment 1968. Itu tugas saya. Jadi tugas pertama pada ketika itu kerajaan Berjaya memang dia kuat. Daripada 48 kursi negeri Sabah, pada ketika itu parti pembangkang yang cuma visible dan kuat ialah cuma USNO. Jadi USNO mempunyai 4 kursi. Saya ingat saya pada ketika itu cuma Banggi diwakili oleh Dato' Abdul Salam. Lepas itu Usukan diwakili oleh almarhum Tun Said.
dan sempurna diwakili oleh Datuk Sakaran, almarhum Tun Sakaran, dan almarhum juga Salim Baco di Kuna. Jadi 4 kursi. Jadi pada suatu ketika saya dihubungi oleh seorang hamba Allah pada ketika itu bernama Razak Raus. Razak Raus adalah seorang peguam daripada Semenanjung Malaysia yang menetap di Sabah, yang mempunyai renyagaan guaman yang atas nama Rainer and Company. Dia yang datang berhubung dengan saya, mengasih tahu bahwa kalau beranikah saya untuk bertanding dalam pilihan raya, karena timbul satu permasalahan di antara itu, yaitu pergeseran pendapat di antara almarhum Tun Mustafa dengan almarhum Tun Said dan OKK Noir di Kota Belud. Jadi saya ingat pergeseran itu adalah berhubung dengan usia United Sabah Islamic Association. Yes. Jadi apabila pergeseran timbul yang menjadi begitu panas sekali pada ketika itu, sehingga almarhum Tun Sai sendiri yang menjadi wakil rakyat usukan yang begitu lama meletakkan jawatan sebagai DUN usukan. Jadi apabila beliau meletakkan jawatan itu sebagai DUN usukan, maka USNO pada ketika itu mencari siapa calon yang mereka akan ketengahkan, karena pada ketika itu tidak ada orang baru, anak muda yang berani tampil ke hadapan, karena semua terpengaruh oleh Berjaya, satu parti yang begitu kuat. Jadi saya rasa pada ketika itu mereka yang berpikiran siuman tidak berbanding dengan saya yang mungkin pemikiran saya pada ketika itu tidak siuman lah. Kenapa saya berani untuk menerima cabaran tersebut? Yang sedangkan pada ketika itu belum pun saya tahu macam mana menubuhkan cawangan. Belum saya terlibat dalam politik bahagian dan sedemikiannya. Cuma saya dilontarkan dalam gelanggang bertarung dengan siapa sahaja tanpa ada pengalaman apa-apa politik pun. Belum pernah berkempen dalam pilihan raya. Belum pernah menetap tambal poster di mana-mana saja. Benar-benar saya tidak pengalaman begitu. Saya cuma melanjutkan pelajaran pada ketika waktu saya nampak bahwa ada kewajaran untuk saya melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang, semata-mata niat untuk itulah itu. Kalau ada umpamanya macam penindasan kepada suku saya, bangsa saya kira saya boleh bela pada ketika itu. Itulah semangat saya, tidak lain dan tidak bukan untuk merubah politik. Tetapi apabila cabaran begitu saya nampak, mungkin itulah destiny saya terima dan saya bertanding pada pilihan raya. Yang itu pilihan raya yang usukan ini pilihan raya bulan 9 pada tahun 82. Yang pilihan raya pertama lagi itu yang interesting, yaitu pilihan raya bulan 4 tahun yang sama, yaitu pilihan raya umum parlimen. Sebelum negeri. Sebelum negeri parlimen. I see. Okey. Yang pula sebelum negeri parlimen itu saya sendiri berhadapan dengan almarhum Tun Mustafa. Saya dipanggil oleh beliau pertama kali berdepan dengan Tun Mustafa. Sebelum itu nama Tun Mustafa ini adalah tidak asing dengan bangsa kami Ranun, karena pakcik saya almarhum Datuk Ukar bin Datuk Ansar adalah teman beliau. Begitu juga arwah bapa saya Haji Mulia Sarip Tukupan kenal betul dengan Tun Mustafa ini, karena mereka pada ketika itu adalah umur sebaya dan kehidupan dulu adalah berkisar semua orang anak laut. Mereka bertemu pada ketika waktu tangkap ikan di laut dan semijanya. Jadi tidak asing bagi saya. Dan yang pelik pada ketika itu ialah pada ketika waktu USNO juga memerintah, pada ketika itulah di mana saya nampak itu penekanan ada. Bapak saya pada mulanya adalah bersama-sama dalam USNO, penyokong kuat kepada almarhum Tun Said. Penyokong kuat. Tetapi biasanya politik memang begitu. Kadang-kadang pergeseran di antara orang yang bersahabat, pemimpin, berakhir dengan pertelingkahan oleh karena pasal karena penyokong-penyokong.
Jadi banyak pada ketika itu banyak ramai penyokong-penyokong yang mengelilingi almarhum Tun Said pada ketika itu, banyak yang mengelilingi beliau dan mungkin meracuni pemikiran almarhum Tun Said. Saya masih ingat lagi di suatu ketika arwah bapak saya balik daripada Kota Kinabalu dan dia beri perkabaran kepada arwah ibu saya. Dia kata, saya punya teman baik Tun Said sekarang ini sakit. Jadi yang beliau buat, oleh karena dia tidak dapat membantu, oleh karena sahabat karib itu sakit, coba percaya, beliau itu sembahyang ajat supaya apa saja sakit beliau itu kalau boleh berperintah kepada dia. Sehingga bapak saya sakit di suatu ketika, dia tidak boleh berdiri langsung. Jadi sama ada sembahyang hajat beliau itu menjadi atau tidak dikabul Allah SWT, itu wallahu alam. Tetapi itu perkara yang sampai sekarang ini saya tidak lupa. Persahabatan Antara Tun Said dan bapak saya. Tetapi apabila mereka sudah berpisah dalam politik, USNO pada ketika itu, disitulah saya nampak bapak saya yang langsung tidak ada pendidikan formal ini, cuma belajar menulis dan membaca secara sendirian. Disitulah politik dalam masyarakat Iranun telah bermula. Benih itu beliau yang telah tanam. Jadi pada ketika waktu kerajaan USNO, ini juga saya masih ingat, tidak ada parti-parti politik yang boleh tumbuh di Sabah. Setiap pilihan raya tidak ada orang yang boleh bertanding. Karena dirancang bahwa apabila menjelang pilihan raya sebelum Dewan Undangan Negeri dibubar, bakal-bakal pemimpin, bakal-bakal calon-calon ini akan dikumpul, dikenal pasti. Lepas itu dihantar untuk kerja di luar negara, umpamanya melawat. Sama ada dihantar pergi Jepun, dihantar pergi Thailand dan sedemikiannya. Jadi itu sebab setiap pilihan raya tidak ada orang yang bertanding karena bakal calon itu di luar negara. Jadi pasport mereka akan dipegang oleh siapa-siapa saja pegawai yang mengiringi mereka. Jadi penamaan calon diadakan, bakal calon yang menentang pada kerajaan USNO itu di luar negara. Itu sebab kenapa setiap pilihan raya tanpa bertanding. Pada ketika Menang tanpa tanding. Menang tanpa tanding. Terbaik. Terbaik ya dalam punya. Pada ketika itu. Jadi pengalaman seperti begini, tidak ada siapa yang pemimpin dalam negeri Sabah ini yang boleh buat penjelasan seperti apa yang saya pernah alami. Betul. Daripada peringkat awal. Jadi pada ketika itu yang membuka pemikiran rakyat Sabah terhadap demokrasi ialah tidak lain dan tidak bukan seorang hamba Allah berbangsa Cina bernama Tan Sri Tan Chee Kun. Pada ketika itu beliau adalah Presiden Pekemas. Itulah parti daripada Semenanjung yang pernah datang di sini di Sabah. Dan seperti mana masyarakat Malaysia yang arif dengan perkembangan politik di Malaysia ini, itulah satu-satunya pembangkang berbangsa Cina yang kalau berhujah di parlimen, dia tidak akan berhujah untuk kepentingan parti dia, untuk kepentingan suku Cina dan sebagainya. Dia adalah seorang politikus yang pada ketika itu bergerak sebagai Mr. Opposition, tetapi apapun apa yang dia hujah adalah kritikal untuk membangun, bukan untuk apa-apa. I see. So ini merupakan gerakan pertama yang masuk ke dalam Sabah ni, yang memberi kesedaran terhadap apa tu demokrasi dan sebagainya. So Tan Sri, berbalik kepada mungkin motivasi daripada segi latar belakang penglibatan politik Tan Sri di awal career berkecimpung dalam politik. Sekarang ini mungkin kita lihat transisi Tan Sri, mungkin saya lebih berminat untuk mengetahui transisi sebelum dan selepas gelombang Sabah Persabahan itu. So saya difahamkan 2018 kita punya gelombang Sabah Persabahan tu is the first time lah bagi saya, macam sebagai anak muda generasi yang masa sekarang, saya nampak itu adalah gerakan yang mana kita sudah macam nampak sebenarnya kita mahukan something for Sabah. That's why motto Sabah Persabahan tu berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional pada masa tu. Dan apa yang menariknya Tan Sri, setahun sebelum
pilihan raya tu, sebelum gelombang tu, Tan Sri ada menulis buku lah, yang mana buku tu berpisah tiada mungkin banyak yang daripada pengikut podcast ni yang sudah membaca buku ni. Kalau tidak, saya cadangkan tuan-tuan puan-puan cuba untuk baca buku ni, Berpisah Tiada. Kenapa saya suka kepada buku ini? Sebab Berpisah Tiada ini naratifnya berbeza sebelum dan selepas Sabah for Sabahan itu berjaya menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Dan kepada mereka yang membaca buku ini selepas macam sekarang, dia akan melihat Tan Sri ni adalah individu yang berbeza. Di sini dengan yang sekarang berada dengan kita ini adalah dua individu yang berbeza daripada segi pandang dan pendirian politik itu sendiri. So, apa yang memotivasikan Tan Sri untuk ada macam bersesuaian dengan transisi politik semasa ini? Mungkin ini perlu saya perjelaskan. Mungkin kedua-dua kamu sebelah kanan sebelah kiri saya ini tidak memahami latar belakang politik itu yang sebenar. Betul. Pada 2018 itu bukan, dan 2017 itu bukan kesedaran rakyat Sabah bahwa Sabah untuk Sabah. Sebenarnya lebih awal lagi. Pada ketika waktu berjaya begitu berkuasa dan dapat ditumpaskan oleh PPS pada pilihan raya 1985. Pada tahun 1986, seorang hamba Allah daripada keturunan Dusun Kadazan, kalau kita panggil sebegitu, Dr. Jeffrey Kitingan. Pada ketika itu dia pengerayasan Sabah. Jadi dia buat satu pandangan dalam secara terbuka umum mengenai dengan hal yang dia fikir pada ketika itu amat mustahak, di mana Kuala Lumpur terlampau campur hal dengan politik Sabah. Oleh karena apabila berjaya kalah di tangan PBS dan PBS memerintah dalam 5 tahun begitu, diadakan 3 pilihan raya. Jadi di situ bermula suara Sabah yang dikatakan tadi itu bermula pada 2018, sebenarnya bermula pada tahun 1986. Tetapi suara pada ketika itu tidak nyaring, tidak didengar, oleh karena suara itu adalah suara daripada Bumi Putra, bukan Islam. Dan rata-rata yang menghadang pemikiran Dr. Jeffrey pada ketika itu adalah pemimpin-pemimpin Islam. Karena mereka menyuarakan hasrat hati kepimpinan Kuala Lumpur. Dan pada ketika itu masih lagi pemimpin-pemimpin di Sabah ini, terutama sekali pemimpin Islam, masih lagi berhasrat bahwa dengan adanya Sabah itu merdeka melalui Malaysia, maka kita akan lebih maju. Jadi kita berpendapat kita mau merapatkan diri kita kepada kepimpinan Semenanjung. Itu pendekatan politik pada ketika itu. Itu makanya ramai pemimpin-pemimpin yang mengatakan bahwa Dr. Jeffrey itu gila. Jadi sebut saja pemimpin yang ada pada ketika itu aktif seperti Karim Ghani. Sebut saja siapa. Usuk Sukam. Pada ketika itu saya umur baru awal 20-an. Saya belum berpolitik pun. Pada ketika itu baru berjinak-jinak dalam politik. Tidak paham apa itu 20 perkara. Jadi itu daripada di sana. Tetapi suara yang dibawa pada tahun 1986 itu Sabah untuk Sabah, jangan Kuala Lumpur, campur hal sangat kepada pemimpin-pemimpin Sabah pada ketika itu menjadi nyaring apabila seorang pemimpin daripada Islam yang juga mempunyai pengalaman luas menyertai parti besar yaitu UMNO, apabila beliau sendiri telah keluar yang tidak diduga oleh siapa-siapa, keluar daripada parti UMNO dan menyaringkan lagi suara Dr. Jeffrey duduk, disaring lagi seolah-olah ada loudspeaker yang lebih besar lagi, yaitu daripada Safi Abdal. Apabila Safi Abdal keluar, seorang menteri yang begitu lama dalam Kerajaan Barisan Nasional dan kedudukan beliau pada ketika itu adalah the top 5 kalau bukan the top 3 sebagai naib presiden, apabila beliau keluar dan menyuarakan apa-apa tekanan daripada Kuala Lumpur, jadi masyarakat Islam pula sudah mulai mendengar, kalau begitu benarlah ini. Jadi bermakna 2017 sebelum 2018 suara Dr. Jeffrey dulu daripada Dusun Kadazan telah dinyaringkan lagi oleh satu suara anak Sabah yaitu Safi Abdal. Jadi merujuk kepada buku yang saya tulis itu,
Ini saya juga perlu penjelasan. Karena bervisa tiada, saya pilih tajuk itu karena pendapat saya ialah walaupun kita bertelaga politik, Sabah, Sarawak dan Malaya tidak mesti berpisah. Jangan berpisah. Jangan ada pula macam tanggapan-tanggapan ataupun pemikiran orang Sabah bahawa Sabah itu mau merdeka ataupun Sarawak itu mau merdeka. Yang itu saya menentang. Bermakna kita sekarang ini berpolitik dalam satu negara yang berdaulat. Alhamdulillah Malaysia itu adalah sebuah negara yang kita perlu banggakan. Tetapi dalam proses kemerdekaan ini, kalau rakyat Sabah itu adalah rakyat yang statik tidak pandai mati, bermakna tidak ada lagi anak-anak muda, macam kami ini sentiasa relevan, barangkali boleh kita berpegang kepada politik yang sudah-sudah. Tetapi politik sekarang ini, berapa juta pengundi macam kamu, umur macam kamu. Jadi bermakna pemikiran kamu itu adalah berbeda dengan pemikiran kami. Jadi pemikiran yang saya curahkan dalam buku itu adalah pemikiran seorang pemimpin yang, kalau boleh saya gunakan perkataan brainwash, yaitu dalam barisan nasional ini perlu kita bersatu. Dasar dulu ialah integrasi nasional. Ada dulu menteri, misal kata, kalau saya masih ingat, Tan Sri Kasih Tak Gadam dilantik oleh Mahathir sebagai menteri yang khusus untuk menjaga integrasi nasional di antara Sarawak dan Sabah. Dulu kita mempunyai ferry, sebuah orang Sabah dan Sarawak boleh pergi ke Semenanjung, bawa kereta dan sebagainya. Itu dasar dulu. Itu dasar dulu. Jadi berpisah tiada ini, pada ketika itu suara-suara di Sabah ini ialah mengatakan bahawa ada dia punya, bagi saya melampau sikit. Mesti di-caution. Bermakna walaupun kita mau berubah, jangan kita ubah sembarang ubah. Perubahan itu harus kita tengok. Karena satu perkara yang saya tidak bersetuju pada ketika itu, mereka bilang harus kita kembali kepada semangat Malaysian Agreement 63. Jadi apabila saya baca sejarah, kalau kita benar-benar kembali pada semangat Agreement 63, bermakna agama resmi di bawah Malaysian Agreement 63, 10 tahun dalam kemerdekaan Sabah melalui Malaysia, tidak ada agama resmi di Sabah. Tidak ada agama resmi. Jadi 10 tahun selepas kita merdeka melalui Malaysia, maka agama resmi di Sabah ditukar menjadi agama Islam. Yang bentangkan usul itu di Dewan Undangan Negeri Sabah adalah Almarhum Tun Said. Pada ketika itu, dia yang bentang. Jadi tidak ada bantahan-bantahan di Dewan Undangan Negeri Sabah pada ketika itu. Termasuk Peter Mojuntid, termasuk Fuad Steben, termasuk semua pemimpin pada ketika itu. Karena pada ketika itu tren politik ialah pemimpin-pemimpin besar seperti Tun Fuad memeluk agama Islam. Jadi tidak ada isu religion. Jadi apabila ditukar begitu, terus timbul pula suara-suara baru daripada generasi baru ini, daripada terutama sekali Bumi Putra bukan Islam, bahwa harus kita kembali kepada semangat Perjanjian Malaysia 63. Di situ saya nampak dia punya masalah. Karena kalau itu kita tidak caution kepada anak-anak baru ini, coba you fikir, tidak akan nanti akan bertembung Bumi Putra Islam dan Bumi Putra bukan Islam. Karena diubah selepas 10 tahun merdeka, dan oleh karena pemikiran anak baru sekarang ini mau balik kepada itu, bahaya. Itu sebab saya mengambil pendirian yang berbeza. Yaitu saya kata, walaupun kita menuntut hak-hak kita di bawah Malaysian Agreement 63 itu, mesti buat tuntutan munasabah. Hujah yang munasabah. Karena pendirian saya selama ini apabila saya melontarkan idea, mungkin oleh karena latar belakang pendidikan saya itu sebagai seorang peguam, saya sentiasa beringat, jangan apa yang saya lontarkan itu suatu ketika nanti saya akan berhadapan dengan isu yang dahulu itu, yang sampai sekarang ini pula saya terkena batang hidung sendiri. Itu sentiasa dalam kepala saya. Jadi siapa yang baca Berpisah Tiada, tidak ada di situ yang saya mengampu Kuala Lumpur, tidak ada di situ yang saya disuruh tulis buku begitu, tiada. Itu adalah satu pendirian sebagai menuntut. Seperti apabila kita menuntut di mahkamah hak-hak tertentu, kita punya tuntutan itu, kita punya klaim mesti berdasarkan kepada asas undang-undang.
Begitu juga misal kata dalam perceraian. Apabila seorang keluarga bercerai, misal kata agama Islam kah bukan agama Islam, mesti mengikut kalau agama Islam undang-undang syariah. Tidak kau boleh buat tuntutan yang tidak termasuk dalam undang-undang syariah ataupun pegangan Islam itu sendiri. Kalau kau buat tuntutan-tuntutan yang bukan-bukan, belum lagi kau buka mulut, kalau misal kata berhadapan dengan hakim dia bilang no case. Itulah pendirian saya. Jadi buku yang dalam kandungan buku yang saya tulis itu saya masih berpegang sehingga sekarang ini. Tidak ada yang saya nampak sana bawa saya baru Kuala Lumpur. Dan pada masa yang sama, jangan pula pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur sekarang, apabila saya berhujah, umpamanya macam bertanya kepada kenyataan Perdana Menteri, saya kata kenyataan Perdana Menteri baru-baru itu yang 40%, yang saya kata dia ada 16 bilion yang lebih daripada 40%. Saya bilang mengelirukan. Jadi bermakna jangan orang Sabah mengatakan bahwa dengan buku itu saya adalah Barwa Kuala Lumpur. Tetapi jangan pula orang Kuala Lumpur mengatakan sekarang saya, kenapa saya sekarang ini lain pendirian daripada dulu waktu speaker. Kenapa sekarang pendirian saya berbeda? Pendirian saya memang konsisten. Tetapi pendirian seorang pemimpin yang bukanlah sehebat pemimpin mana di Malaysia ini. Tetapi saya konsisten. Saya ikut dengan keadaan semasa. Karena bagi kita sebagai manusia ini, tindakan kita mungkin 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu memang benar karena dipengaruhi oleh keadaan pada ketika itu. Yes. Tetapi apabila 10 tahun sudah berjalan, mungkin keadaan adalah berbeza. Jadi kalau kita tidak pandai menyesuaikan diri, susah. Itu sebab pada zaman sekarang ini, zaman purba, apabila kita imbau kembali dengan keadaan dunia ini di mana binatang-binatang yang besar dulu, apabila Ice Age datang, banyak binatang yang tidak pandai menyesuaikan diri, maka dia mati. Jadi binatang yang boleh menyesuaikan diri seperti buaya, sampai sekarang spesies buaya masih hidup, walaupun dia mengalami Ice Age pada suatu ketika. Jadi itu kenyataan yang sebenar. Jadi bolehlah kita ringkaskan saya rasa untuk segmen pertama ini. Pertama sekali menjawab kepada persoalan-persoalan liar daripada netizen mempertikai atau bukan mempertikai mempersoalkan pendirian Tan Sri sebelum dan selepas buku ini, sebelum dan selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional, yang mana Kerajaan Barisan Nasional memang pro kepada persekutuan, tapi sekarang ini Tan Sri dengan isu yang 40% baru-baru sahaja ini dengan buku ini pula, saya rasa pertama sekali mesej dibalik daripada sesi pertama ini adalah yang saya dapat cerak lah ya kalau kita ingin berbicara berkenaan dengan politik, terutamanya isu-isu berkenaan dengan tuntutan hak Sabah melibatkan MA 63 yang kita pun bukannya arif, yang saya sendiri pun tidak ada latar belakang macam Tan Sri, latar belakang undang-undang. Saya rasa untuk anak Sabah adalah wajib, sudah menjadi satu kewajipan membaca buku ini. Bagi saya membaca buku ini dan menjadikan ianya sebagai asas pemikiran kita. Bila mana kita mahu ingin melihat di mana kita mahu posisikan tuntutan kita di dalam MA 63. Sebab kebanyakan tuntutan-tuntutan MA 63 ini yang ada sekarang ini, macam Tan Sri cakap sebentar tadi, terlalu melia, terlalu mencapah. Dia tidak ada satu asas fikir yang sama. So asas fikir yang sama itu seperti yang Tan Sri cuba untuk sampaikan selaku ahli politik yang memang sudah lama berkecimpung dalam isu-isu ni. Apa yang Tan Sri cuba sampaikan dan ingin kita warisi adalah asas fikir yang sama, iaitu tuntutan MA 63 tu bukanlah tuntutan untuk kita melihat ataupun mengamalkan MA 63 seperti sedia kala MA 63 sebelum sebarang perubahan berlaku. Pertama. Kedua, tuntutan MA 63 tu perlu disesuaikan dengan asas fikir berpisah tiada. Maksudnya, kita tidak akan menjadi negara Sabah dan bebas daripada Perikatan Negara Malaysia. Saya pun tidak rasa begitu. Saya sendiri secara personal, saya tidak ada perasaan untuk keluar daripada gabungan Malaysia. Sebab saya tidak rasa Sabah akan akan mampu lagi buat masa ni macam Tan Sri cakap sebentar tadi, apa yang berlaku di 10 tahun yang lalu
adalah sesuai pada masanya. Apa yang saya katakan pada hari ini adalah sesuai pada masanya. Saya tidak rasa kita sebagai satu negeri Sabah memiliki kapasiti untuk menjadi sebuah negara. Kalau melihat daripada struktur politik, struktur ekonomi, kita masih lagi bergantung harap juga dengan kesatuan persekutuan ini. Jadi itulah asas fikir buat masa sekarang dan saya rasa itu adalah mutiara mutiara yang ditinggalkan oleh Tan Sri sendiri daripada buku ini. So untuk segmen pertama ni Tan Sri, alhamdulillah kita sudah settle tentang isu background Tan Sri, tentang worldview Tan Sri, kenapa Tan Sri berpolitik dan kenapa setiap langkah yang diambil itu, apa justifikasi Tan Sri untuk ambil langkah tersebut kan. Dan kita pun mungkin ada yang baru tahu bahawa Syed Saddiq ni bukan orang pertama yang buat kegilaan menubuhkan muda. Ada lagi orang yang lebih awal tubuhkan bersih di Sabah. Yes, betul. Dan lawan parti berjaya lagi. Kan, parti yang kita orang cakap waktu tu antara parti yang paling kukuh lah kan dalam kebanyakan pentadbir negeri. Berjaya merupakan salah satu tinggalan dalam sejarah politik Sabah, Tan Sri. Bukan saja tinggalan politik Sabah, Iseng. Masa Berjaya ni merupakan kerajaan negeri yang kukuh dan mampu menjadikan Sabah merupakan negeri terkaya di Malaysia. Dan pada ketika itu ada seorang anak muda yang bernama Tan Sri Pandika Ramin menubuhkan bersih untuk lawan parti tersebut. So ini merupakan salah satu benda yang kita boleh ambil lah kan sebagai kita ni di Anak Laut Podcast ni Tan Sri sebenarnya untuk berikan pendedahan politik. Kita untuk educational purpose juga, untuk motivasi anak-anak muda juga bahawa politik yang sebenarnya tu bukan sekadar politik cari makan Tan Sri. Tetapi politik perjuangan juga. Kan, tidak ada salahnya untuk mengambil manfaat ataupun kata orang ganimah daripada hasil perjuangan politik tu. Tetapi yang lebih penting adalah fondasi kata orang Indonesia kan. Betul. Apa ni foundation, asas kepada perjuangan politik itu. Dan Tan Sri tadi sudah bercerita dengan kita bagaimana bermula daripada masyarakat minority dia berkembang dan akhirnya sampai ke parlimen dan sekarang ini kata orang ibarat sirih pulang ke gagang kembali kepada parti pertama Tan Sri juga iaitu USNO. Dan Tan Sri ada juga sentuh sikit tentang MN63 tadi, tapi kita save dulu Tan Sri untuk segmen kedua. So kita break dulu untuk segmen pertama ni. Segmen kedua nanti kita akan sambung tentang the whole story of MS63 dari perspektif Tan Sri Pandika Ramin. Ya, dan peranan Tan Sri semasa berada di parlimen. Kita break dulu. Terima kasih.